ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Muslimin muslimat sekalian, hari ini kita sambung ayat yang ke-19 muka surat 189 surah At-Taubah, muka surat 189 ayat 19. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله. والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله. وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا
إن الله عنده أجر عظيم. صدق الله العظيم. الحمد لله وبه نستعين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من أهل القرآن، أهل الله وخاصته. اللهم ارزقنا السكينة والرحمة ودعاء الملائكة وذكر الله في من عنده. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم هب لنا حكما وألحقنا بالصالحين. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزم اليهود والمشركين وانصر أهل غزة والمسلمين في فلسطين. اللهم ارزقهم النصر والفتح. اللهم ارزقهم النصر والفتح. اللهم ارزقهم النصر والفتح. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Ayat 19 sampai kita baca tadi 22 berkaitan dengan amalan tanpa iman pahalanya sia-sia. Amalan tanpa iman pahalanya sia-sia. Sehingga dalam ayat ini dikaitkan dengan mengimarahkan Baitullah, kira besarlah. Dikira sia-sia kerana dia tidak beriman dengan Allah sebagai asas, kerana mereka syirik pada Allah. Aja'altum, itu soalan, itu soalan. Asalnya ja'altum, kamu telah jadikan. Kamu ni ialah orang musyrik Mekah, pembesar-pembesar Mekah, kamu. Aja'altum, wahai musyrikin, wahai pembesar-pembesar Mekah, apakah kamu telah mengira? Mengiralah ja'ala tu jadi. Kamu kira dan kamu hitung, kamu jadikan siqayatal haji. Siqayah ialah memberi air, memberi minum. Dia panggil siqayah. Siqayah daripada saqa. Saqa yasqi siqayah. Suqya. Siqayatal haji ialah memberi minum orang-orang haji. Yang kedua wa imarata. Aja'altum imarata al-masjidil haram. Khusus, masjid khusus, masjid haram. Kaman, sama seperti orang yang amana billah wal yaumil akhir, seperti orang yang beriman dengan Allah dan beriman dengan hari akhirat. Dalam masa yang sama, wajahada fi sabilillah, dan orang itu berjihad di jalan Allah. Beriman tapi tak boleh jaga tak boleh jaga, tak boleh imarah Masjidil Haram kerana ditahan oleh orang-orang musyrikin. Tak boleh pergi buat haji pada waktu itu sebelum pembukaan Mekah, sebelum perjanjian Hudaybiyah. Gitu. Lalu Allah jawab soalan, aja'altum siqayatal haji wa imaratal masjidil harami kaman amana.
Soalan tu. Sampai soalan dia sampai wajahada fi sabilillah. Jawapan dia la yastawuna indallah. Tak sama mereka. Walaupun orang musyrikin mereka imarah masjid dan memberi minum pula, bukan setakat imarah, memberi minum semua para haji. La yastawu indallah, tak sama di sisi Allah dengan orang yang man amana billah wal yaumil akhir wa jahada fi sabilillah. Tak sama. Sebab apa tak sama? Kat mana tak sama? Kata Ibn Katsir, dia anna ahli Makkah syirkun. Tu je. Kerana ahli Makkah syirik. Dengan sebab syirik, apa pun yang dibuat, walaupun imarah masjid haram sekalipun, dikira tiada pahala dan tiada apa-apa kebaikan untuk mereka dan Allah tidak pandang. Wallahu la yahdil qaumadh zalimin. Allah tidak beri hidayah kepada akan kaum. Al-qauma maf'ulun bih. Wallahu, Allah subjek, la yahdi fi'il fa'il, al-qauma akan kaum objek, al-zalimin sifat dia. Maknanya kalau kita nak tengok khabar kepada wallahu tu ialah khabar jumlah dia panggil. Khabar jumlah. La yahdil qaumadh zalimin tu semuanya khabar kepada wallah. Allah ni sifat dia dia tidak akan beri hidayah kepada orang zalim. Apakah kezaliman yang paling besar yang dilakukan oleh orang musyrikin Mekah? Asyirk. Asyirk. Maknanya syirik pada Allah. Kalau kita nak kait dengan hari ni, macam mana? Nak terkait hari ni. Kita imarah rumah Allah. Kita mari masjid, semaya semua kan imarah. Ingat? Lepas tu beri fakir miskin asnaf. Tapi tolak Islam. Tolak Palestin hari ni. Sama tak dengan orang yang duk jual tu? Itu kita kena tengok juga. Kita kena nilai juga. Kita tak nak sebut apalah. Tapi kalau ini Allah tolak kerana syirik. Kalau kita tolak mana-mana hukum Allah yang Allah tentukan, tapi kita semayang, kita puasa, kita buat segala kebaikan, adakah kita ada kebaikan pada amal kita? Sama? Itu soalan. Dia dosa-dosa ni syirik. Dan kalau kita kata kita tolak hukum Allah, walaupun kita faham kita tolak hukum Allah, tak terima, apakah itu tidak termasuk syirik? Kan? Syirik menduakan Allah. Sembah selain pada Allah. Adakah mengambil selain pada hukum Allah yang Allah tentukan? Maknanya kita ambil hukum Allah, mana hak lain tu lebih daripada hak Allah. Maknanya seolah kita share hak buat ibadat kita ikut Allah, buat hukum kita tak nak ikut Allah. Maknanya ada perduaan di situ. Mendua Allah dari sudut ibadat, dari sudut syariah. Jadi pada penglihatan kita, dia boleh membawa kepada syirik dalam bentuk amal, dalam bentuk syariah. Dan syirik ini dia boleh membatalkan kalau tolak lagi kufur lah. Tolak kufur, tolak hukum Allah kufur. Kan? Jadi dia juga walaupun imarah, kalau masjid haram pun tak terima, masjid syakirin tak lebih lagi dah tak? Gitu. Ini kita kena faham ayat ni. Alladzina, ayat berikut ayat 20, alladzina amanu. Ni. Dia kait lagi dengan kaman amana ni. Kaman amana. Dia ulang balik tafsir ni. Alladzina amanu kaman amana wa hajaru, berhijrah ke Madinah. Wajahadu fi sabilillah, berjihad dalam perang Badar, perang Uhud, perang Ahzab, bi amwalihim, dengan harta mereka, wa anfusihim, dan jiwa raga mereka. Jawab kepada alladzina amanu,
Wahajaru wajahadu fi sabilillah. Tak habis ayat tu. Bi amwalihim wa anfusihim. Ayat dia akan disempurnakan dengan perkataan a'zamu darajatan indallah. Ada. Dia itu orang yang beriman, berhijrah, berjihad di jalan Allah itu dengan harta dan jiwa raga mereka itu. A'zamu tu kita kena takdir. Hum a'zamu. Mereka itu lebih besar darajatan pahala di sisi Allah. Satu. Yang kedua, wa ulaika. Mereka itu yang ayat ni lah. Hum, mereka lah al-faizun, orang faiz. Orang faiz ni dia nombor satu, nombor dua, nombor tiga je faiz kalau kita ikut undang-undang pertandingan. Lebih daripada itu tak ada faiz lah. Tapi dia ada pahala juga, dia ada markah juga, tapi tidak faiz. Kan? Orang yang imarah Masjid Haram, buat baik, ada pahala tapi tak cukup, tidak melayakkan dia digelar faiz. Tak dapat nombor, mungkin boleh sagah hati. Okey, kalau sagah hati takut tak boleh apa. Kalau ikut ni Allah tak terima langsung. Tidak faizun. Faiz ni daripada faza. Faiz orang-orang yang berjaya. Kan? Maknanya kalau kita pergi ke sekolah, ke universiti, dia dapat 50 markah ke bawah. Kan? Dia ada markah 50 ke bawah ataupun 40 ke bawah. Tapi dia kira gagal. Gagal, dia tak boleh masuk universiti, tak boleh teruskan sekolah, tak boleh sambung universiti. Bahkan kalau universiti, dia kena buang universiti. Kan? Kita pun begitu juga, dapat markah sikit. Kita tak layak. Sebab bila ditimbang amal kita salih, banyak, tak banyak. Orang yang 50-50 pun tak boleh masuk syurga terus. Ashabul A'raf kan? Dia 50 markah. Tidak dibenarkan masuk syurga sehingga pergi jumpa dengan para nabi. Semua nabi-nabi tak sanggup nak tolong kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang boleh memberi syafaat pada mereka. Yubashiruhum, ayat 21. Yubashiruhum. Siapa yubashiru tu? Rabbuhum. Rabbuhum tu subjek. Fa'il. Di sini fa'il. Yubashiruhum, memberi khabar gembira kepada mereka, Rabbuhum, oleh Tuhan mereka. Siapa mereka tu? Mereka tu ialah dalam ayat sebelum tu lah, ayat 20. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Dia itu a'zamu darajah di sisi Allah, dia lebih besar pahala dia. Maknanya dia berjayalah sebab markah tinggi. Yang kedua, mereka telah dijamin al-faizun, orang yang tidak perlu dimasuk ke neraka terus ke syurga. Yang ketiga, Allah menggembirakan mereka. Rabbuhum, Tuhan mereka mengembira. Yubashiruhum Rabbuhum, kita boleh tukar tepat. Kita kata Rabbuhum yubashiruhum. Rabbuhum yubashiruhum. Boleh yubashiruhum Rabbuhum. Boleh tukar tepat. Tapi masalahnya kenapa Quran guna yubashir, guna fi'il, dia tak guna isim. Dia tidak jadikan jumlah subjek predikat, dia jadikan jumlah fi'il. Ini penting kepada kita dari sudut dakwah, di mana kita kena cerita hasil. Kalau kamu dapat pahala banyak, kenapa dapat pahala banyak? Sebab kamu mari masjid. Nah, kita cerita pahala. Jadi Allah kata yubashir, Allah memberi gembira kepada mereka oleh Tuhan mereka. Dia guna yubashir dulu untuk menunjukkan beri sesuatu yang menjadi kebaikan kepada dia itu lebih baik. Contohnya amal ma'ruf nahi munkar. Amal ma'ruf nahi munkar, dia sebut dari sudut tartib,
Amal ma'ruf dulu, nahi munkar yang kedua. Contohnya muslimat, contohnya dia nak dakwah sama-sama muslimat yang tertutup aurat. Kita kata uh, kenapa kamu tak tutup aurat ni, berdosa, kan? Itu nahi munkar, kan? Macam mana kita nak ambil amal ma'ruf nahi munkar pada suasana ini? Kita kata, comelnya engkau, cantik engkau, tapi kalau tutup aurat lagi cantik. Sama tak dengan kita kata, kenapa tak tutup aurat? Tak, dia ada ma'ruf sikit. Jadi kita puji dia cantik, putih, lawa. Lepas pada tu, kalau tutup aurat lagi cantik. Maknanya ada nilai-nilai menggembirakan dia. Sebab amal ma'ruf ni menggembirakan. Satu sudut lah. Buat taat pada Allah, berhubung dengan Allah ni ma'ruf. Sembahyang ni baik sebab berhubung dengan Allah. Tapi kalau sembahyang dalam ayat ni kita sembahyang, puasa, zakat tapi menentang syariat Allah, tak guna juga. Sembahyang, puasa tapi tak tutup aurat, tak boleh guna juga. Sebab orang kata, lainlah, saya tak tutup aurat pun sembahyang tak pernah tinggal. Kita takut tidak dapat markah penuh sekurang-kurangnya. Tak markah penuh, tak lulus. Tak lulus. Ataupun 50-50, tak lulus juga. Lulus tapi tak layak. Itu di dalam Al-Quran begitu. Yubashiruhum rabbuhum, mengembirakan mereka oleh Tuhan mereka. Dia gembira dengan apa? Birahmatin minhu. Ni orang kata masuk syurga dengan rahmat ni. Sebab dia dapat rahmat. Dia dapat rahmat. Betul lah masuk syurga ini birahmatin minhu, dengan rahmat daripada Allah. Tapi apa dia buat sehingga dapat rahmat ni? Dia beriman, dia berhijrah, dia berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa raga mereka, dan mereka itu mendapat kedudukan yang tinggi di sisi Allah, berkah yang banyak di sisi Allah. Mereka orang faizun, baru dapat birahmatin minhu. Bukan senang-senang dapat rahmat ni. Wa ridwanin. Ridwanin itu yubashiruhum birahmatin minhu. Satu. Yubashiruhum rabbuhum biridwanin. Dua. Yubashiruhum rabbuhum bijannat. Berhenti situ. Kena berhenti situ. Kemudian kena ambil lahum fiha na'imum muqim. Jumlah lain tu. Kalau kita kata bijannatil lahum, boleh tak? Bijannati lahum. Boleh juga. Lepas tu kita ambil fiha fi jannat na'imum muqim. Kalau kita berhenti wa jannat, berhenti lahum, dia jadi khabar. Fiha tu tak ada apa-apalah di dalam syurga. Na'imun tu subjek, mubtada. Muqim sifat dia. Ataupun na'im, muqim, dua-dua, badal. Badal ni maknanya dua tu sama. Di dalam syurga tu dia dapat nikmat dan dia duduk situ selama-lamanya. Muqim, orang bermukim, kan? Ayat ni macam kita duduk sana dah rasa, macam duduk sana dah. Na'im penuh dengan nikmat. Kalau penuh nikmat 2 hari tak guna. Lepas tu kena azab. Tapi muqim. Muqim ialah orang yang bermukim. Orang duduk situ lama-lamanya. Gitu. Subhanallah. Orang yang alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Mereka itu Allah kata Allah mengembirakan mereka dengan rahmat daripada Allah, satu, dengan redha Allah, dua, dengan syurga yang berbagai. Kalau kita berhenti wa jannatin, berhenti situ. Orang yang ini, orang faizun ni, dia nak dapat berbagai-bagai syurga. Syurga tempat tinggal, Jannatul Adnin. Syurga makna kebun-kebun. Kebun-kebun kering, kebun-kebun sayur-sayuran, macam-macam dia dapat.
Berbagai-bagai kebun. Sebab apa kita kata berbagai-bagai kebun? Dia tanwin. Jannat. Tak, tanwin tu jannatin, kita tukar tanwin jadi jannatin na'im. Boleh juga. Jannatin al-ma'wa, jannati adnin, berbagai-bagai bentuk syurga. Lepas tu kita sambung, lahum, untuk mereka di dalamnya, na'imun muqim. Jadi lahum fiha tu jumlah lain. Kalau kita berhenti wa jannatil lahum, maka jumlah baru fiha na'imun muqim. Boleh juga. Di dalam surga itu ada nikmat-nikmat yang kekal. Nikmat-nikmat yang kekal. Nikmat tu muqim, satu boleh kita guna. Kalau kita guna badal ni benda sama. Boleh dua. Ataupun ataf bayan. Macam-macam ada Arab ni. Ataf bayan, badal. Naim, fiha naim. Di dalamnya nikmat yang banyak. Naim tu nikmat yang tidak ada penghujungnya. Naim tu. Dia tak kata an-naim, dia kata naim. Fiha naim. Naimu al-haya, naimu ta'am, naimu zaujat, naimu sahabah, naimu kul syai'. Semua benda. Itu tanwin itu naim yang tidak ada hudud. Muqim. Muqim. Yang kedua, fiha muqim. Di dalamnya tempat tinggal yang kekal. Tempat tinggal yang kekal. Khalidina fiha. Bila sebut ayat berikut khalidina fiha, muqim ini dia menjadi sifat penikmat dah. Tak boleh dah kata muqim dengan makna khalidin. Sebab dah ada khalidin selepas dia. Dia jadi berubah makna pula. Tadi kita kata gitu. Tapi bila baca ayat berikut khalidin, hal mereka, itu jumlah hal. Hal mereka itu kekal fiha di dalamnya abada, selama-lamanya. Kekal di dalamnya selama-lamanya. Innallaha indahu ajrun azim. Allah confirm lagi, Allah simpan untuk orang-orang tadi ganjaran yang besar. Apa ganjaran? Tunggu kita pergi. Dia tak cerita. Ajrun, itlaq. Ajrun, ganjaran-ganjaran yang berbagai-bagai. Dan sudah pasti ganjaran itu azim. Kamu tidak boleh nilai. Dia amat-amat agung ganjaran tersebut. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, daripada ayat ini, ayat 19, 20, 21, 22 ini, kita boleh mengambil kesimpulan bahawa iman itu nombor satu. Terima dulu bahawa akidah kita betul, syariah kita kena terima segala-galanya, tak boleh buat lagi. Itu nombor dua. Buat tak mampu lagi. Nak buat hak ni sangkut. Tapi kita terima hakikat, kena laksanakan, kena jihad dengan harta dan jiwa raga. Terima dulu Palestin sebagai sebuah negara yang perlu dimerdekakan dan perlu bantuan. Dan dia kalau tak ada kita akan hancur. Kita terima dulu hakikat itu. Sama ada nak berjaya tak nak berjaya itu usaha kita, doa kita dan seumpamanya. Tapi kalau kita dah tolak, dalam keadaan keras tolak, kita takut amalan-amalan kita akan terkesan dan tidak berpahala. Ataupun ada pahala tetapi tidak melayakkan kita untuk menjadi al-faizun. Itu pertama. Yang kedua, kalau kita tengok ayat ni, ayat 20, alladzina amanu, orang beriman, wahajaru, berhijrah. Hijrah ni mana hijrah ke Madinah pada waktu itu. Pada waktu ini hijrah tak ada dah. La hijrata ba'dal fathi. Tidak ada lagi hijrah selepas pembukaan Mekah. Walakin jihadun wa niyat. Tetapi jihad dan niat. Maknanya gitu. Jahadani
Berjihad ni kira syariah lah pada jalan Allah dengan harta dan jiwa raga. Gitu. Dan yang ketiga yang Allah beritahu di sini, orang yang akan mendapat busra, khabar gembira daripada Allah dengan rahmat. Apa ni? Rupa-rupanya khabar gembira itu di sini disebut berapa? Rahmat satu, redha satu, syurga. Rahmat, redha, syurga. Tiga lah. Lepas tu dia cerita pasal keadaan duduk dalam syurga lah. Habislah situ, anda rasa dah jelas sangat daripada ayat ini. Jadi kita tidak boleh berbangga dengan amalan tanpa syariat, tanpa akidah. Tak boleh berbangga akidah tanpa amalan. Tak boleh berbangga akidah amalan tapi akhlak kita tak ada. Tiga-tiga itu digambarkan oleh Allah dalam surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah ayat 1 hingga 4 akidah. Ayat 5 syariah, ayat 6, 7 akhlak. Pada tiga-tiga itu disebut secara jelas oleh para mufassir. Dan tengok ayat itu pun dah jelas. Ayat berikut, ayat 23, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aba'akum wa ikhwanakum awliya in istahabbul kufra 'alal iman. Wa man yatawallahum minkum faulaika humudz zalimun. Ini cerita lain. Adakah kita boleh masuk di bawah tajuk ini? Isu juga boleh dikaitkan. Allah panggil orang beriman, yakni Nabi dan sahabat-sahabat Nabi pada waktu itu, dan kita sekarang ni, jangan kamu lantik. La tattakhidu aba'akum. Jangan kamu ambil dan menjadikan ayah-ayah kamu. Ayah di sini bukan setakat ayah. Ayah, tok pun termasuk. Tok pun termasuk. Abak di semua ni. Wa ikhwanakum. Jangan kamu ambil dan jadikan ayah-ayah kamu, tok nenek kamu dan saudara-saudara kamu jadi apa? Aulia. Jadi pemimpin. Pemimpin. Di sini tersebut dia sebut sebagai pemimpin-pemimpin. Aulia, wali. Waliyun aulia. Itu kalau dalam ayat ini dia jadi hal, jumlah hal. Aba itu maf'ulun bih. Jumlah ni jumlah larang, nahi. Jumlah nahi. Benda larang. Jangan mengambil ayah-ayah kamu, kaum dan saudara-saudara kamu sebagai. Makna jangan melantik. La tattakhidhu ni dilarang melantik. Menjadikan makna melantik. Kenapa kita terjemah melantik? Sebab aulia itu. Hal mereka itu sebagai pemimpin. Melantik menjadi itu melantik. Jadi berubah makna mengambil jadi melantik disebabkan hal itu. Iaitu aulia. Bila tak boleh ambil dia sebagai aulia? Ini istahabbul kufra alal iman. Ketika mereka itu mengutamakan kufur di atas keimanan. Masa tu tak boleh ambil dia sebagai pemimpin. Itu syarat lah. In syarti. Syarat dia kalau mereka mengutamakan kufur atas iman tak boleh jadi pemimpin. Jangan ambil dia sebagai pemimpin. Kalau lantik juga macam mana? Kita lantik juga sebab dia bagus, ekonomi dia bagus. Kita lantik juga dia. Kita kata wa may yatawallahu, sesiapa yang mengundi mereka. Mengundi pula. Silap terjemah. Tapi sebenarnya lantik mereka sekarang kita, negara kita undi kan. Siapa yang mengundi mereka? Minkum di kalangan orang beriman, minkum minal mu'minin. Jawab dia apa? Faulaika, maka mereka itu hum, mereka lah kalau nak kenal agak az-zalimu, orang-orang yang zalim. Zalim juga. Tahap zalim dia tu mungkin tinggi, mungkin rendah lah. Maknanya ini satu isu yang besar, isu lantik pemimpin. Kalau mereka
lebih utamakan kufur kepada iman. Istahabbu ni dia terjemah lebih menyukai, memilih. Istahabbu ni hubbu, cintai kufur di atas iman. Mereka itu tidak dibenarkan melantik dia menjadi pemimpin. Dan kalau lantik juga, mereka itu orang zalim. Orang zalim ni orang yang tidak boleh masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ini satu isu melantik orang Islam yang menyukai kufur. Betulkah gitu? Melantik orang Islam yang menyukai orang kafir. Sebab orang kafir dia tak selamat, kita suka macam mana? Tak. Memilih, kenapa kita pilih dia? Dia kufur pada Allah. Bumi ini tidak sesuai untuk dipimpin oleh orang yang derhaka pada Allah. Rumah-rumah Allah. Tiba-tiba kita suruh orang yang benci pada Allah jaga rumah Allah. Jadi macam mana? Itulah isunya. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha. Jawab dia, ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Boleh masuk ayat 2 ni di bawah tajuk kita hari ni. Maknanya dalam isu amal soleh ni, dia boleh melibatkan juga pemimpin. Pemimpin yang kita pilih itu, kalau dia itu istahabul kufra alal iman, kalau latih dia, kita termasuk orang zalim. Dan juga kalau kita mengasihi tok nenek kita, anak-anak kita, saudara mara kita, pasangan kita, keluarga kita, harta kita, perniagaan kita dan rumah tangga kita lebih daripada Allah dan Rasul dan berjihad di jalan Allah, maka jawab dia fatarabbasu. Fatarabbasu ni mana tarabbus, mana tunggulah. Tunggulah. Makna tunggulah apa? Hatta ya'ti Allahu bi amrih, sehingga Allah datangkan dengan perintahnya, iaitu azab siksanya. Wallahu la yahdil qauma al-fasiqin. Allah itu tidak akan beri petunjuk kepada mana-mana yang fasik. Maknanya, kalau kita menyukai tok nenek kita, menyukai anak kita, menyukai saudara mara kita, pasangan kita, keluarga kita, harta kita, perniagaan kita, rumah tangga kita, lebih daripada mengasihi pada Allah dan Rasul dan berjuang, mereka itu dianggap fasik. Fasik. Kan? Wallahu la yahdil qauma al-fasiqin. Allah tak beri petunjuk pula pada orang fasik. Jadi mengambil sikap demikian itu menyebabkan tak dapat hidayah. Rupa-rupanya kita kena jaga hati kita, jaga perasaan kita. Kalau tahu benda itu salah, kita menyebut dengan sebab kita tahu kesalahan tersebut juga, dia ditarik hidayah oleh Allah. Maknanya, kalau kita nak dapat hidayah ini, faham daripada ayat ni, kita kena betul hati. Betul hati, niat dengan baik. Kalau baik, kok mana pun kita akan ikut. Kat sekarang ni kita tak tahu, kita nak cari dulu. Hak baik nak ikut, tak kisah apa pun. Itu baru Allah tunjuk hidayah. Tapi kalau baik pun kita pilih-pilih juga, kan? Pas pilih pula hak tak baik, Allah tutup hidayah. Sebab apa? Sebab Allah kata wallahu la yahdi al-qauma. Dikaitkan dengan qul inka, katakanlah ni maknanya perintah Allah pada Nabi supaya sampai pada kita. Isu apa? Inka na aba wa abnaakum wa ikhwanakum wa akhwanukum wa azwajukum. Itu isu subjek lah, subjek isu utama lah. Aba, abna 2, ikhwan 3, azwaj 4.
Ashirah 5, amwal 6, tijarah 7, masakin 8. 8 benda ni sama ada keseluruhan ataupun salah satu, kita mengasihi lebih daripada Allah dan Rasul dan berjuang di jalan Allah, Allah akan datang dengan azab kepada mereka. Azab ni kesusahan dunia dan akhirat neraka Allah. Dan mereka tidak diberi hidayah sebab dengan cara buat gitu dikatakan fasik. Fasik, rosak. Itulah tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, perkara yang melibatkan akidah, melibatkan ibadah dalam ayat 19 sampai kita telah baca sampai ayat 25 ini, melibatkan akidah dan amalan. Akidah ayat yang ke-23, 24, 24 sampai ayat 24 je ini. Ayat 24. Laqad nasarakumullahu fi mawatin katsir. Insyaallah kita sambung dengan izin Allah Subhanahu wa taala besok. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.